maka kita tunggu dalam keadaan diam. Tapi tunggu dengan dua sifat itu. Satu, ayat sembahyang ada, jangan bagi batal. Kalau batal, pergi ambil balik. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Kita duduk diam, sengap, tak kata apa. Buat apa tu? Tunggu insya. Lagi nak minta insya jemaah pula. Maka orang itu sentiasa didoakan oleh malaikat rahmat. Kalau dia sembahyang maghrib habis pukul 8, dia nak sembahyang isya 8.45, 45 minit, malaikat rahmat duduk doa ke dia. Doa itu dua patah. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampun kat dia, ya Allah sayang kat dia, kesian kat dia, ya Allah ampun dia, ya Allah kesian kat dia. Malaikat rahmat mendoakan kerahmatan, mendoakan keampunan dosa, mendoakan kerahmatan kepada orang yang menunggu sembahyang yang kedua selepas selesai melakukan sembahyang pertama. Lepas tu masuk insya pula dah. Maka masuk insya, kita sembahyang qabliyah insya, kita sembahyang jemaah insya. Bila kita sembahyang jemaah insya, pahala sembahyang jemaah insya itu seperti melakukan qiyamul lail separuh malam. Kalau malam tu ada 10 jam, berarti 5 jam pahala. Pahala sembahyang tahajud 5 jam kita dapat. Hanya dengan kita sembahyang isya secara berjamaah. Man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang tahu kelebihan sembahyang jemaah, sembahyang isya secara berjamaah, la atauhuma walau habwan. Depa akan mai pi sembahyang isya dengan subuh jemaah walaupun terpaksa merangkak. Walaupun nak pergi masjid kena merangkak, mereka tahu kelebihan besarnya sembahyang berjemaah isya dan subuh. Kalau terpaksa merangkak pun dia merangkak pergi lagi nak pahala itu. Tapi mereka tak tahu, hak tahu pun terlupa, merangkak apa merangkak. Tak pergi terus, hak sihat pun tak pergi, hak merangkak dia tidur di rumah. Nah, abang kata besarnya pahala ibadat. Banyak, tapi salah satunya sembahyang isya secara berjamaah. La atauhuma walau habwan. Mereka akan mendatangi kedua-duanya walaupun merangkak. Kerana besarnya pahala. Dahlah didoa oleh malaikat, pahala 5 jam sembahyang tahajud. Pagi esok sembahyang subuh berjemaah dapat lagi 5 jam. Kalau selalu malam tu 10 jam. Malam berapa jam tu nak kira tak erti. Maghrib berapa lah ni? 7? 7.30. Subuh 6.30. 7.30 sampai 6.30 berapa jam? 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, 7.30. 7.30, 6.30. 11 jam. Berarti 11 jam bagi 2, 5 jam setengah. Sesiapa boleh sembahyang isya secara berjemaah, Allah bagi pahala macam dia melakukan solat tahajud qiyamul lail 5 jam setengah. Pagi esok sembahyang subuh pula secara berjemaah dapat lagi 5 jam setengah. Berarti tiap-tiap hari kita jaga dua benda ni. Subuh, insya, subuh. Bagi sembahyang jemaah dapat pahala melakukan qiyamul lail seluruh malam. Betapa besarnya anugerah Allah kepada orang yang buat ibadat di malam hari. Rugi kita sembahyang semalam insya tak jemaah. Pagi ni subuh tak bangkit tidur lagi. Orang yang jemaah habis dah mengerah. Rugi. Kenapa? Kerana hanya dengan kita gagah sikit ya. Daripada sembahyang seorang pergi sembahyang jemaah. Tak boleh dalam masjid, pergi dalam surau. Tak boleh dalam surau, sembahyang di rumah. Laki dengan bini, mak pak dengan anak, sekurang-kurangnya. Hak pergi masjid lagi bagus. Hak surau dapat nombor 2. Hak nombor 3, sembahyang dengan keluarga. Hak tu nombor 3, last sekali. Kurang-kurangnya ada jemaah. Maka orang yang boleh sembahyang subuh dan isya secara berjemaah tiap-tiap malam, Allah bagi pahala qiyamul lail seluruh malam. Tapi pahala ni jenis tak nampak tu, orang tak pulun. Sembahyang subuh tak nampak jemaah, tak nampak pahala. Sembahyang isya tak nampak pahala jemaah. Nampak pahala sembahyang mayat, pahala duduk dalam pintu. Itu pahala dunia. Tu yang mayat ramai dah mayang subuh jemaah.
Mayang mayat tak sampai lagi, sampai dah. Mayang jemaah, untuk imam nak bagi salam, baru sampai, masbuk. Boleh gagah dia kata daripada tak pergi langsung. Tapi semayang insya dengan subuh berjemaah ni, tiap-tiap hari ada, tiap-tiap hari orang tuang. Pasal kadang-kadang dia tak tahu kelebihan yang begitu besar. Seorang ulama, kalau tak silap Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, mengajar kita, apabila seseorang tu nak rawat penyakit dia cinta kepada dunia, penyakit dia cemburu kepada orang-orang yang ada kelebihan dunia, dia tengok orang tu kaya, dia ni kaya sungguh, duit berjuta-juta, aku hutang keliling pinggang susah, aku cemburu kat dia, teringin nak jadi kaya macam dia, siang malam tension, susah hati, fikir macam mana nak kaya macam orang kaya yang dia lihat. Tengok pula seorang lagi naik kereta mahal, aku duk kereta cabuk tu, kereta murah tu, sat hidup, sat mampu, sat hidup. Kereta aku 1,000 harga, kereta aku 10,000, 50,000. Dia tu harga kereta dia 300,000. Dia tu harga kereta dia 500,000. Hak seorang lagi 1,000,000. Aku tak boleh tidur, tension, susah hati, pasal teringin nak beli kereta mahal macam kau tu, tak boleh berkelar. Seorang lagi dia tengok rumah kawan tu banglo 3 tingkat, rumah aku hujan turun tirih, rumah aku buruk, bila nak boleh tukar rumah baru, nak boleh buat rumah baru. Kita teringin kerana sofa baru kawan kita beli, pokok bunga baru jiran kita miliki, pangkat besar kat orang kampung kita dapat, gelaran dia si fulan, Datuk Seri, Tan Seri, aku Datuk apa, cucu pun tak ada. Aku tak ada gelaran apa. Teringin gelaran yang hebat. Apabila kita dihinggap penyakit, susah hati kerana dunia, yang Nabi SAW doa, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, jangan kau jadikan dunia ini perkara yang paling besar menyebabkan kami susah hati dan matlamat ilmu kami. Jangan jadi lagu tu. Mengaji kerana nak dunia, mengaji kerana tension kerana dunia, kerana makan tak sedap, kawan sebelah makan, jiran sebelah makan sedap, kerana duit sikit, kawan kita duit banyak, kerana keduniaan. Kita tension siang malam, susah hati, tengah semayang teringat dunia, tengah tidur mimpi dunia, susah hati kerana dunia. Macam mana kita nak rawat penyakit itu? Kata seorang ulama, dia kata, dia kalau berasa lagu tu, dia pergi kubur. Dia duduk depan kubur, dia kata, orang-orang dalam kubur ni dah pun mati. Kalau ditanya kepada mereka, apa orang yang kamu nak wahai si mati? Wahai semua orang yang sedang berada di dalam kubur, yang atas kubur daripada batu nisan ni, yang tak ada kat mereka tapi ada kat saya, nescaya mereka akan jawab, kalau mereka boleh jawab. Tapi kalau mereka jawab sungguh, lepas tu mereka jawab, kita dengar, kita lari. Siapa? Takut hantu kubur. Tapi mereka jawab, kita tak dengar. Iaitu kehidupan. Tanya orang dalam kubur, hampa lah ni tak nak apa? Nak kereta macam aku? Aku nak kereta, hampa pun nak kereta mahal juga? Tak. Aku nak duit banyak, hampa nak duit banyak ke tak? Tak. Aku nak rumah besar, hampa nak rumah banglo macam aku nak ke? Tak. Orang dalam kubur kalau boleh jawab soalan kita, mereka dah kata nak hidup balik. Kami dah mati dah, kami nak hidup balik nak buat amal ibadat. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kami kalau hidup balik, kami nak sedekah, kami nak buat baik, nak jadi orang baik. Orang dalam kubur teringin nak hidup balik, tapi mereka sudah tidak berpeluang hidup balik di dunia. Mereka sudah menuju ke alam yang mesti diteruskan. Mau tak boleh patah balik dah. Kalau boleh tanya orang dalam kubur, mereka nak hidup balik. Kenapa? Kerana ada hadis kata, orang yang hidup setelah mati mereka menyesal. Orang baik pun menyesal, orang jahat pun menyesal. Ada hadis sebut sedemikian.
dalam kitab yang membahaskan tentang suasana akhirat. Kenapa orang jahat menyesal? Kerana mereka menyesal tak buat baik, mereka dapat balasan buruk. Kenapa orang baik pun menyesal? Kerana mereka buat baik tak banyak mana. Kalau mereka boleh hidup, mereka nak lebih banyak daripada tu. Kerana mereka dapat pun bagus dah, tapi nak lebih bagus lagi. Orang jahat menyesal kerana mereka mati buat jahat. Orang baik pun menyesal sebahagiannya kerana mereka bawa amalan kebaikan yang sepatutnya lebih banyak lagi mereka bawa. Patut banyak lagi boleh tekat macam ni ya. Tu pun alhamdulillah dapat balasan yang baik dah. Kalau kami ada peluang hidup balik, kami nak buat berkali-kali ganda daripada apa yang telah kami buat dulu. Maka ada hadis kata, manusia menyesal setelah mati kerana peluang masa hidup dia, hak seorang tak buat baik langsung, hak seorang buat baik tapi tak banyak mana. Orang baik pun menyesal lah, dulu aku buat baik teratu ya. Kalau boleh hidup balik, aku nak buat berkali-kali ganda lagi setelah aku melihat suasana pembalasan dan suasana di akhirat. Maka dia pergi sembang kat penduduk kubur, hampa kalau boleh hidup, apa kalau boleh yang hampa nak lah ni apa, yang ada kat aku tak ada kat hampa. Tidak lain dan tidak bukan iaitu hidup. Aku walaupun kereta cabuk, walaupun duit sikit, walaupun rumah sikit, tapi aku ada nyawa masih hidup. Boleh semayang lagi 1-2 rakaat. Boleh zikir lagi sepatah 2. Boleh mengaji lagi 1-2 minit. Hampa hadut dalam kubur. Apa tak boleh buat macam aku dah. Maka aku masih merasa cukup berharga walaupun aku tak ada keduniaan yang aku teringin. Aku teringin kereta besar, aku tak ada. Aku teringin duit banyak, aku tak ada. Aku teringin rumah mahal, aku tak ada. Aku teringin gelaran hebat, aku tak ada. Aku teringin kau boleh naik kapal terbang tiap-tiap hari. Tak mampu, duit tak ada, nak pergi naik kapal terbang pun orang sekat, PKP, tak boleh naik. Tapi Allah bagi ke aku lah ni masih bernafas, masih boleh menyawa, aku masih boleh hidup, boleh sembahyang 1-2 rakaat lagi. Yang ni kalau tanya orang mati semua nak hidup balik nak buat ibadat, maka aku berpeluang untuk mengisi kehidupan aku dengan kebaikan. Maka terubat sikit penyakit dan kesedihan aku disebabkan aku teringin dunia. Kerana aku nak kereta mahal itu pun aku akan tinggal. Aku nak rumah besar aku akan tinggal. Aku nak duit banyak aku nak tinggal. Aku nak kawan ramai, penyokong pun aku tinggal. Tapi kalau aku nak kehidupan yang bahagia di alam kubur, maka peluang kehidupan sementara yang aku dapat sekarang ini, aku masih boleh bersyukur dan isi kehidupan aku dengan pengisian yang baik. Maka dia rasa pi kubur itu ada manfaat. Kenapa? Kerana aku masih berpeluang hidup walaupun aku tak dapat kehebatan dunia macam orang lain. Yang penting aku sedar bahawasanya mereka yang ada kehebatan pun, kalau tak isi kehidupan mereka dengan kebaikan seperti mana yang aku sedang usaha nak lakukan, mereka akan rasa rugi. Rugi duk kalut naik kereta mahal, masjid pun tak ada singgah. Rugi duk dapat penyokong ramai, duk sibuk dengan penyokong, semayang jemaah tak pernah pergi. Rugi dapat pangkat besar, orang baca kitab tak nak dengar. Orang-orang yang kehidupan dia, keduniaan dia melalaikan dia, sampai orang mengajak tak ada mengaji, dia akan kata seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, law kunna nasma'u, kalau kami di dunia dulu mendengar orang mengajak, dengar kuliah subuh, dengar kuliah maghrib, au na'qilu, atau kami berakal, berfikir setelah kami mengajak, ma kunna, setelah kami mengaji, mendengar, ma kunna fi ashabis sa'ir, nescaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Depa masuk neraka pasal tak mau dengar, tak mau fikir. Orang mengajak tak mau dengar, lepas dengar tak mau fikir apa yang disampaikan. Itu penyesalan ahli neraka yang dirakamkan oleh Allah di dalam suratul Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk.
penyesalan ahli neraka yang dirakamkan dalam surah pagi Jumaat. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun amma alladhina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul wa amma alladhina kafaru fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang wa amma alladhina fasaqu, adapun orang-orang fasik fama'wahumun nar, maka tempat tinggal mereka dalam neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka nak lari keluar daripada neraka, mereka dikembalikan kepada neraka. Kullama aradu, setiap kali mereka hendak an yakhruju minha, lari keluar daripada neraka, u'idu fiha, dikembalikan kepada mereka ke dalam neraka. Dan dalam satu surah yang sering kita dengar, Quran kata fi amadin mumaddadah. Surah apa tu? Fi amadin mumaddadah, surah apa? Wailun likulli humazatil lumazah. Hujung tu Allah Ta'ala sebut, wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa itu hutamah? Apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah, api Allah yang dinyala-nyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar naik sampai ke dalam, ke atas hati-hati manusia. Innaha 'alaihim mu'sadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas diri mereka. Duduk dalam tanah api, tutup pintu luar keliling apa semua, duduk dalam api 24 jam. Api itu penuh sedang membakar dia, bukan tekat dia duduk dalam api. Fi amadim mumaddadah, dia diikat di tiang-tiang yang panjang. Ambil seorang tu, ikat di tiang, buh api kalau bagi penuh dia tenggelam dalam api. Kalau tak ada tiang pun dia memang tak boleh lari pergi mana dah. Sebab bilik semua tertutup. Allah Ta'ala nak gambarkan betapa sepekatnya seksa orang yang diseksa. Api sedang membakar di tempat yang dia tertutup, tak boleh lari keluar. Dalam masa yang sama dia diikat di tiang yang panjang untuk duduk situ lah, dibakar 24 jam. Kalau kita baca ayat-ayat tentang neraka ni, kita rasa ruginya kita tak pergi mengaji, sampai kita tak berani buat jahat, sampai kita rajin buat baik supaya kita tak masuk neraka. Dan ada ayat dalam surah Al-Kahfi menyatakan orang-orang yang tak mengaji itu, dia duk berasa betul dia buat, rupanya tak betul. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang sesat, kerja buat dia di dunia, tetapi dia menyangka dia sudah melakukan yang terbaik. Aku dah berasa betul dah aku buat ni, cuma berasa betul, tak pergi tanya orang, tak pergi mengaji. Rupanya hak dia berasa betul itu tak betul pun. Jadi ada orang dia duk berasa kata-katanya betul, perbuatannya betul, akidahnya betul, tapi tiga-tiga tak betul. Dengan sebab dia tak betul daripada jalan Allah, dia mengira sudah betul. Dia pakai agak-agak, dia tak mengaji pun, tak dengar orang mengajar pun. Dia berasa akidah aku pegang dia betul dah, rupanya akidah tu tak betul. Dia berasa ibadah dia betul dah, rupanya ibadah dia tak sah. Dia berasa kelaku dia baik dah, rupanya kelaku dia jahat. Kita nak tahu betul tak betul, baik tak baik, jahat ke buruk dengan mengaji. Tiba-tiba mengaji dah, duk berasa aku buat ni elok dah, aku bela anak bini lagu ni betul dah, aku cari duit lagu ni betul dah, rupanya tak betul. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi, alladzina dhalla sa'yuhum, orang-orang yang sesatlah usaha mereka, perbuatan mereka, tindakan mereka sesat daripada jalan kebenaran, sesat daripada jalan yang Allah redha, sesat daripada syurga, pergi ke neraka. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka mengira mereka sudah melakukan perbuatan yang baik. Oh, duk berasa betul dah aku semayang, rupanya tak sah pun. Duk berasa bagus dah kelaku aku, rupanya kelaku jahat. Duk berasa akidah aku ni betul dah, akidah yang menyeleweng dan terpesong. Berasa saja mengaji dak rosak. Maka
peluang kita masih ada. Maghrib sampai Isya, kuliah maghrib rata-rata tak ada acara terus, cara online. Kuliah subuh pun tak ada acara terus, cara online ada lagi. Peluang mengaji masih ada. Peluang nak mengisi malam dengan siang, dengan Isya dengan subuh, dengan sembahyang jemaah masih ada. Tu baru sembahyang Isya dengan subuh berjemaah sudah dapat pahala qiyamul lail seluruh malam. Kalau betul dia ambil ibadat qiyamul lail 2 rakaat, lagi banyak pahala. Hak ni qiyamul lail betul, kerana mangkit ambil sembahyang 2 rakaat, lagi banyak pahala. 4 rakaat lagi banyak pada 2. Yang penting kita sedar bahawasanya malam ini waktu berharga, dan waktu malamlah Allah anugerahkan Isra' dan Mi'raj kepada Nabi SAW. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah yang memperisra'kan hambanya di malam hari. Kerana malam waktu berharga yang diketahui oleh orang yang mengisi waktu itu. Akhirat besok dia akan nampak, oh hebatnya aku isi malam dengan ibadat. Seorang ulama ahli sufi nama Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah, ketika dia meninggal dunia, orang mimpi jumpa dia. Apa yang Allah anugerahkan kamu lepas kamu mimpi? Dia kata segala kata-kata ibarat kata-kata aku, isyarat happy begitu saja. Aku duk kata hak nu kata hak ni happy saja. Happy begitu saja. Tapi yang besar pahala aku dapat ialah beberapa rakaat yang aku rokok di tengah malam ketika orang lain sedang tidur. Pahala besar yang aku dapat ketika aku mati, manfaat besar yang aku dapat kerana 1-2 rakaat yang aku rokok sujud di tengah malam, ikhlas kerana Allah, tak ada siapa tengok, yang tengok nyamuknya. Yang tu aku dapat besar kerana tiap-tiap malam aku isi dengan rokok sujud pada Allah. Jadi semayang tengah malam walaupun 2 rakaat sebelum subuh tu ibadat yang susah nak buat. Orang lain banyak tidur, kita boleh bangkit dan kita semayang, tak ada siapa tengok. Yang tahu hanya nyamuk dengan keluarga kita. Ikhlas 100%. Tapi kalau semayang siang, semayang duha, semayang ba'diyah zuhur, qabliyah zuhur, orang tengok. Kadang-kadang niat tak ikhlas pun, orang tengok yang aku semayang ni, orang tak tengok aku tuang. Kita semayang kena orang duk tengok, nak tunjuk ke orang. Orang tak ada, kita tak mahu semayang. Tu semayang siang, orang nampak. Tapi semayang malam, orang tengok, orang tak ada siapa nak tengok. Kita semayang seorang-seorang kita, Allah Ta'ala saja tahu. Ikhlasnya tinggi, fadilatnya besar. Kata Imam Junaid rahimahullah, yang memberi manfaat kepada aku apabila di malam hari aku serokok sujud pada Allah di saat orang lain sedang tidur. Jadi Allah bersumpah dengan malam kerana malam itu waktu berharga. Siang kalau kita baca Quran, dalam doa khatam Quran kata warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Atrafan nahar mana hujung siang, pagi, petang. Tengah hari kita pergi kerja. Tapi kalau malam, warzuqna tilawatahu ana al-lail, di waktu-waktu malam. Maksudnya lepas maghrib boleh baca Quran, lepas Isya boleh baca Quran, tengah malam tidur tak lena boleh baca Quran, pagi sebelum subuh boleh baca Quran. Quran ni boleh baca mana-mana masa di malam hari. Siang, pagi dengan petang. Kenapa pagi dengan petang? Kerana tengah hari kita kerja. Kerja tak ada baca Quran, tak apa. Tapi kalau nak rajin juga, atrafal layl, atrafan nahar. Atraf mana penghujung siang, iaitu awal siang dengan akhir siang. Awal siang lepas subuh, akhir siang sebelum maghrib. Tu waktu di doa supaya boleh baca Quran. Tapi malam, ana al-lail, di malam-malam, di waktu-waktu malam. Maksudnya sepanjang malam boleh baca Quran. Kalau orang rajin. Rezeki kat saya boleh baca Quran di penghujung siang, awal siang dengan hujung siang. Dan rezeki kat saya boleh baca Quran di mana-mana waktu di malam hari. Maksudnya kalau nak baca Quran siang dengan malam, doa itu mengajar malam waktu banyak baca Quran. Kalau rajin, kalau direzekikan sedemikian. Masa tidak mengizinkan, nanti kita sambung besok 1-2 ayat lagi sebelum kita sampai kepada penutup tajuk yang kita bicarakan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.